ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, khatib menyuruh kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk pada hari ini ialah berkaitan dengan terbuka menerima nasihat. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah suatu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digaras sebaik mungkin oleh para muslih yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maksudnya, tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang aku mengetahui melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang kamu tidak mengetahui. Manakala Nabi Hud alaihi salam pula menyatakan kepada kaum 'Ad dalam surah Al-A'raf ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Maksudnya, tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku, dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan bahawa hakikat nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling bergandingan, yaitu seruan melaksanakan kema'rufan serta seruan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas salat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera, bermula daripada pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kaum kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya, di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksanakan demi kemakmuran dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut sebagai khairul ummah. Kerana kejayaan ummah menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur, akan tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam yang menyerlah kembali, mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik, respon sewajarnya ia perlulah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali melalui di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilatu qubuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murrun. Nasihat itu mudah, yang suka adalah menerimanya, kerana bagi yang mengikuti hawa nafsu maka nasihat terasa pahit. Jadi sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca daripada sikap sombong dan angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, berdiri di atas ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif, kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi jika kesombongan itu dihampurkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, ataupun cermin di muka dulu sebelum bernasihat dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak, tidak patut kita contohi. Allah Subhanahu wa taala menempelak sikap mempertikaikan nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji, seperti mana yang diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abghadal kalam ila Allah an yaqula ar-rajulu lirrajul ittaqillah fa yaqul 'alaika bi nafsik. Maksudnya, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah apabila seseorang menasihati saudaranya lalu dia berkata, bertakwalah kepada Allah. Maka orang yang menerima nasihat itu dikatakan dibalas, jagalah tepi kain sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jemaah kita berkata sekalian, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah di dalam dasar syariat. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, walaupun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia. Kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita jadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usahalah kita hanya memilih individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita, kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka pula berkata, mengapa rasul ini makan dan minum berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang benar. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah, kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati, bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemangkin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bahkan mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Muslimin sekalian, akhirnya khutbah pada hari ini khatib menyeru sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama menghayati intipati khutbah yang disampaikan. Yang pertama, Islam hendaklah berlapang dada menerima teguran dan membuat kebaikan diri, supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan ta'assub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan.
Yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu gerakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur menegur dan nasihat menasihati dalam rangka membina masyarakat khairul ummah. Yang terakhir, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka menerima teguran dan nasihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya, yakni pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بيقظة سلطة مدنية جلالة المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين شاء الحاجة ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاء الحاجة. اللهم علم الأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عن سلانور تنكو أمير شاء ابن السلطان شرف الدين شاء الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا عمرهما مصلحين للموظف والرعاية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan hartanya melalui perbanan wakaf Selangor dan menginfakkan hartanya pada tabung infak jariah Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Islam YIDI, dan juga di tabung masjid Bandar Seri Putra. Semoga harta mereka Engkau ridai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan berkat. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya rafi'al bala irfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyarad wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.